Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 3 Februari 2022. Perkembangan semasa COVID-19. Sabah kekal merekodkan kes harian yang tinggi semalam, iaitu sebanyak 446 kes baharu. Daripada jumlah itu, 217 orang atau hampir 49% kes positif dikesan melalui saringan bergejala. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdiddin Manjun, jumlah kes saringan bergejala itu adalah tinggi dan membimbangkan. Kewujudan virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat memudahkan jangkitan kepada lebih ramai orang secara sporadik. Individu hanya menyedari telah dijangkiti virus apabila mengalami simptom atau gejala jangkitan. Kes indeks yang tidak dikenali juga menyukarkan untuk mengenal pasti individu yang berkemungkinan telah menjadi pembawa virus tersebut. Sabah kini merekodkan 1 zon hijau, masing-masing 5 zon kuning dan jingga serta 16 zon merah. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jabatan Penerangan Daerah Sandakan terus melaksanakan aktiviti Info on Wheel bagi menyalurkan maklumat kepada orang ramai mengenai pematuhan SOP bagi mengelak jangkitan COVID-19. Aktiviti itu diadakan di kawasan tumpuan awam, taman perumahan dan perkampungan yang dilaksana hampir setiap hari. Kita dapati juga kes COVID di Sandakan ini dilaporkan telah meningkat. Maka sebab itu kita turun padang untuk memberi ingatan dan juga kepahaman kepada masyarakat tentang pematuhan SOP ini supaya kita dapat menurunkan kes COVID yang ada di daerah Sandakan ini. Sementara itu, penduduk Sandakan yakin pematuhan SOP yang ketat dapat membendung penularan COVID-19 sekaligus mengurangkan jangkitan kes baharu di daerah tersebut. Memang banyak orang keluarlah sebab banyak yang bercuti, terutama sekali orang pergi buat belanja. Jangan lupa patuhi SOP sebab sekarang SOP lah yang boleh membuat kita semua mengelakkan daripada penyakit ini. Jagakan penjarakan, masuk kedai dan ke mana-mana guna pelitup muka. Seharusnya kita sebagai anggota masyarakat kena jangan kita bagi tanggungjawab ni dengan kerajaan sepenuhnya. Kita kena sebagai rakyat kena sendiri pandailah mengambil langkah-langkah berjaga, ikut SOP. Mengelak merebaknya kes COVID ni, kita kena sentiasa patuh SOP lah yang disediakan, seperti sentiasa memakai pelitup muka, penjarakan tu sentiasa adalah, dan yang paling penting kena ambil dos penggalak booster. Sandakan antara daerah di negeri ini yang mencatatkan kes baharu yang tinggi semalam iaitu 67 kes. Persefahaman dan permuafakatan dalam kalangan ahli jawatankuasa persatuan menjadi tunjang kejayaan sesebuah persatuan di negeri ini. Melalui kesatuan itu, segala matlamat persatuan dapat direalisasikan bersama-sama. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, selain itu memantapkan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT juga penting selaras dengan perkembangan teknologi masa kini. Ia termasuk penggunaan medium media sosial yang menjadi trend masyarakat kini. Mengekalkan persefahaman, semangat kerjasama dan juga perpaduan di kalangan mereka di dalam apa juga aktiviti-aktiviti yang mereka anjurkan supaya segala perancangan dan aktiviti yang mereka laksanakan itu akan mendapat ataupun mencapai matlamat. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Pemilihan Persatuan Khairun Nisa sesi 2022-2024 di Tawau. Persatuan Khairun Nisa Tawau mempunyai seramai 746 ahli dari seluruh daerah berkenaan.
Penganjuran program Smart Solat berfokuskan pendidikan agama berupaya melahirkan pemimpin berwibawa agar menjadi contoh kepada masyarakat setempat. Program julung kali yang diadakan di Beaufort itu menyasarkan penyertaan Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung, pengurusi JPKK dan ahli jawatankuasa Masjid Desa Lestari, Kampung Swasa Beaufort. Menurut Adun Lumadan Ruslan Muharram, penganjuran program tersebut juga akan diperluas kepada golongan belia. Ia bertujuan membentuk golongan berkenaan menjadi insan berguna yang berakhlak mulia sekaligus mencegah daripada terjebak dalam gejala sosial. Skopnya sangat luas dan saya mengharapkan kepada mereka peserta ini di kalangan pemimpin dapat menghayati sebagaimana yang dikongsikan oleh penceramah. Sebelum menjadi pemimpin dan selepas menjadi pemimpin mesti ada perubahan yang boleh ditunjukkan kepada rakyat. Beliau ditemui pemberita RTM selepas program Smart Solat di Masjid Darul Ikhwan Desa Lestari, Kampung Swasa Beaufort. Program dianjurkan DUN Kawasan Lumadan dengan kerjasama Usia Bahagian Beaufort, Biro Agama Persatuan Bisayak Bersatu Sabah dan AJK Masjid Desa Lestari Swasa. Sambutan Tahun Baharu Cina di Tokong Pik Nam Tong Mission Kota Kinabalu kembali meriah berbanding 2 tahun lepas. Kelonggaran SOP yang diberikan kerajaan sempena perayaan itu membolehkan ramai penganut Buddha mengerjakan ibadah di Tokong dalam sambutan kali ini. Pengerusi Buddha Kota Kinabalu, Pek Nam Tong, Kapitan Lee Hing Bu berkata, meskipun pelbagai kelonggaran SOP diberikan kerajaan, namun pematuhan SOP tetap diberi keutamaan. 在这个虎年开放给我们这个给他三星门来膜拜我们的这个神在这里我也再感谢州政府。 Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau aktiviti ibadah di Tokong tersebut. Sementara itu, penganut Buddha yang ditemui turut menzahirkan rasa syukur atas kelonggaran yang diberikan kerana berpeluang beribadah sempena Tahun Baharu Cina ini. 2 tahun yang lalu, dengan kami dilanda oleh COVID-19, adalah kami nampak kekurangan orang bersembahyang di Tokong kami. Kami juga menasihatkan kepada kawan-kawan kami yang datang kepada Tokong ini untuk bersembahyang, mematuhilah SOP. Pasal Tokong kami telah menyediakan semua SOP yang ditentukan oleh KKM. Syukurlah ini tahun boleh kelonggaran di Tokong ini. Kami berharap, tetapi kami komiti kami masih mengikut SOP lah. Ada limit juga orang yang masuk. SOP sambutan Tahun Baru Cina tahun ini membenarkan upacara sembahyang di rumah ibadat pada 1 dan 2 Februari dengan mengikut SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 selain sembahyang khas Hokkien Clan pada 8 dan 9 Februari. Turut dibenarkan sembahyang Cap Gohmei di rumah ibadat pada 15 Februari. Keputusan Kerajaan Sabah membenarkan tarian Singa dan Naga sempena Tahun Baharu Cina tahun ini melegakan persatuan tarian tradisional itu di negeri ini. Kebenaran yang diberikan itu membolehkan persatuan tersebut mempersembahkan semula tarian Singa dan Naga selepas 2 tahun tidak beraksi berikutan penularan COVID-19. Ketika ditemui RTM, pengurusi Persatuan Tarian Naga dan Singa Tianyu Sabah, Kennedy Romero Wong, yang bersyukur dengan kelonggaran tersebut memaklumkan pihaknya patuh SOP ditetapkan dengan hanya individu berusia 18 tahun ke atas dan lengkap vaksinasi sahaja dibenarkan untuk membuat persembahan. Sebelum membuat persembahan, mereka juga perlu menjalani saringan COVID-19 terlebih dahulu bagi tujuan keselamatan serta membendung penularan wabak itu. Tarian Singa pada tahun ini ada begitu menariklah sebab terhibur dan mereka budak-budak pun sekarang ada yang tidak dapat keluar 2 tahun yang lalu dan mereka pun terhibur sampai hari ini. Turut gembira dengan kebenaran tersebut, Pengurus Besar Pasukan Singa Wan San, Christopher Chew. Tahun ini, kerajaan telah membenarkan kita untuk mempersembahkan tarian Singa kembali dan mematuhi beberapa syarat-syarat dalam SOP. Jadi saya rasa
tahun ni kita ada sangat baik dan sangat teruja dengan keadaan kembali semula ke persembahan tarian singa di seluruh Sabah ini. Sementara itu, orang ramai turut teruja dapat melihat persembahan tarian singa selepas tidak menyaksikan selama 2 tahun. Syukur kepada Tuhan sebab kita diberi peluang untuk kesembuhan kita punya bumi dan juga diharap akan semakin pulih lah. Of course memang kanak-kanak happy kita boleh nampak. Semoga tahun depan ada peluang lagi. Sebab dengan adanya singa ini jadi memeriahkan lagi lah ini tahun baru Cina dan budak-budak pun dorang senang hati juga. Kerajaan negeri membenarkan tarian singa dan naga sempena Tahun Baharu Cina tahun ini dengan pematuhan SOP ditetapkan. Sementara itu, aktiviti riadah bersama keluarga menjadi pilihan sebahagian warga bandaraya sepanjang cuti umum ini. Antara menjadi tumpuan, kawasan pantai dan juga taman-taman awam. Tinjauan RTM di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu mendapati orang awam memanfaatkan masa terluang bersama keluarga memandangkan lazimnya kesibukan kerja membataskan waktu bersama. Selalu luangkan masa dengan keluarga lah, memanfaatkan cuti. Hari ini banyak jalan-jalan, santai-santai dengan anak buah dekat tepi pantai. Sambut celebrate birthday kakak. Saya sentiasa bawa juga keluarga. Kadang tidak juga, tengok keadaan kita juga kan. Kalau ada masa, kadang-kadang di rumah tidak buat apa-apa, pergi sini lah. Beristirahat sama keluarga. Sempena cuti tahun baru Cina ni baru dapat berkumpul. Ni ada masa lebih kan, kami piknik dekat tepi pantai ni. Sambil makan. Sikap ambil peduli dalam kalangan orang awam mengenai penularan pandemik juga dilihat baik dengan pemakaian pelitup separuh muka dan patuh amalan penjarakan fizikal. Baik saudara, perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Teruskan bersama Berita RTM. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.